Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Terima kasih saudara Farhan, tamu-tamu hormat yang saya hormati sekalian. Sesi forum kita pada tengah hari ini memandangkan masa yang mungkin tidak begitu cukup untuk kita berbahas, tapi saya melihat pada perwakilan yang ada di depan ni, saya fikir kita perlu banyak juga sesi soal dan jawab dan juga respon daripada mereka yang berada di depan saya. Pastinya di depan tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian adalah merupakan narasumber yang dipanggil dan dipilih mengikut kesesuaian tema yang kita akan bincangkan pada tengah hari ini. Jadi saya mulakan, dan tema ataupun kita sebutkan sedikit format yang kita akan berikan. Pertamanya, sesi ini akan dijalankan dalam dua bahasa, ada dalam bahasa Inggeris dan juga ada dalam bahasa Melayu. Yang keduanya, saya akan memberikan masa sehingga antara 5 hingga 10 minit saja bagi setiap seorang panel, sama ada nak duduk ataupun nak berdiri, tidak ada masalah. Dan 10 minit yang terakhir itu saya akan panggil untuk hentikan, dan selepas itu kita akan bagi ruang kepada panel yang seterusnya sebelum kita buka kepada soal dan jawab. Boleh setuju begitu? Baik, kita mulakan dulu. Saya persilakan Profesor Dr. Taufik yang merupakan Presiden MAKMA, Chinese Muslim Association Malaysia, merupakan pakar kimia dan sebelum ini adalah merupakan Knight Chancellor di Universiti Malaysia Sabah. Jadi kita persilakan Profesor Dr. Taufik. Datuk Dr. Taufik. Terima kasih Saudara Fahmi Muhammad Syamsuddin, yang amat berbahagia Tuan Dr. Mahathir Mohamad, Deputi Kehormat, yang berbahagia Datuk Dr. Abdul Razak Kecil sebagai panel, dan juga Datuk Safawi dan juga Prof. Hikmatullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Tajuk yang forum kita ialah menyebarkan Islam. So kalau kita sebut secara umumnya menyebarkan Islam itu maknanya kita menjalankan usaha dakwah. Dan dakwah ni kita boleh pecahkan kepada dua bahagian. Pertamanya dakwah Islamiah dan keduanya dakwah Islahiyah. Kalau dakwah Islamiah maknanya kita dakwah keluar daripada masyarakat Islam. Maknanya kita menyampaikan Islam kepada mereka yang non-Muslim or not yet Muslim. Sementara dakwah Islahiyah ialah dakwah di dalam kalangan orang Islam itu sendiri, yang mana kita ingin membawa orang Islam itu supaya menjadi lebih baik lagi, yang lebih soleh dan musleh. Bukan hanya dia juga menyampaikan Islam, bukan hanya dia menjadi seorang yang soleh, tetapi dalam masa yang sama dia juga menjadi seorang yang menyampaikan kebaikan kepada orang lain. Sebab itu saya kata kebaikannya ialah supaya orang Islam menjadi lebih baik, bukan untuk diri dia, dan juga untuk masyarakat, menyuruh masyarakat lain supaya menjadi lebih baik sepertinya. Dakwah ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian merupakan satu legasi yang terbesar yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya, dan dia merupakan satu sunnah Nabi yang mesti kita ikuti. Dan kaedah untuk dakwah itu, metodologi dakwah itu telah pun ditunjuk oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan disitulah kita boleh belajar bagaimana. Saya suka petik salah satu ayat Quran yang mana disebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amilus salihah wa qala innani minal muslimin. Maksud dia, siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyeru kepada Allah? Menyeru kepada Allah maknanya menjalankan dakwah, menyampaikan Islam, menyebarkan Islam, dan beramal soleh, dan berkata sesungguhnya aku adalah orang yang beriman, ataupun aku orang Islam yang menyendah diri. Di sini ayat ini dengan begitu jelas sekali menitik beratkan bahawa orang yang paling baik ialah orang mengajak kepada Islam, menyeru kepada Allah. Dan ini ada dua perkara yang penting. Pertamanya ialah kita menyampaikan Islam,
Dan yang kedua ialah menyampaikan Islam, maknanya kita mengajak manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu merupakan perkara yang paling pokok di dalam agama kita. Apabila kita mengajak kepada Allah, kita mengenalkan siapa Allah kepada mereka. Ini saya khususkan kalau kita menjalankan dakwah kepada non-Muslim atau dakwah Islamiah itu sendiri. Seperti mana saya sebutkan tadi, ini adalah kerana orang-orang yang tidak kenal Islam, mereka kurang kenal Allah itu siapa. Kalau kita kenalkan Allah itu siapa, insya-Allah bila kenal Allah, siapa Tuhan pencipta mereka, kita memanglah kalau kita sebut Allah itu dia tak faham. Tapi kita ajak kepada Tuhan yang satu, kepada Tuhan yang mencipta kita. Masya Allah, dengan mengajak manusia kepada Tuhan yang mencipta kita itu, maka dia akan mulai melihat kebesaran Tuhan. Dan dia akan melihat kebesaran Tuhan melalui penciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di seluruh muka bumi ini. Dalam kes untuk menjalankan dakwah itu sendiri, sudah tentu saya ingin berkongsi tentang bagaimana sahabat Nabi telah pun menjalankan usaha dakwah menyebarkan Islam, sehingga Islam itu tersebar bukan hanya di Mekah dan juga Madinah, tetapi juga berkembang di negara-negara berhampiran, seperti di Yaman, di negara di Mesir. Kemudian Nabi juga menghantar utusannya ke India. Nabi juga menghantar utusan ke China untuk menyampaikan Islam. Sehingga kan China memperoleh Islam lebih awal daripada kita, iaitu ketika zaman Nabi dan ketika Khalifah Osman, Islam telah pun sampai ke negara China. Tahun 651 masjid pertama telah dibina di Guangzhou, China itu sendiri. Dan bagaimana hubungan baik di antara pemerintahan Islam dan negara China itu sendiri menyebabkan hari ini China merupakan sebuah negara yang mana penduduk Islam dia paling ramai dan antara yang paling tua. Dan kalau kita melawat ke negara tersebut pun, kita akan dapati banyak masjid-masjid yang lebih 1000 tahun. Dan bagaimana berbalik kepada kita? Berbalik kepada kita ialah kita mesti juga menjalankan usaha dakwah ni kepada masyarakat yang belum faham Islam. Sebab di sana ramai lagi yang mempunyai persepsi yang sangat negatif terhadap Islam itu sendiri. Dan ini cukup malang sekali. Dan walaupun kita berada di negara Islam, walaupun kita dalam negara Islam yang mempunyai perlembagaan yang berpuncak kepada Islam, tetapi ramai masyarakat kita belum memahami Islam. Kita tak boleh salahkan mereka, kerana usaha dakwah kita perlu dipertingkatkan lagi. Bagaimana interaksi kita kepada mereka, bagaimana hubungan kita dengan mereka itu sangat penting, supaya hubungan itu dicernakan menjadi suatu langkah terbaik untuk membolehkan mereka memahami Islam. Sebab itulah antara perkara yang paling penting ialah sekurang-kurangnya kalau mereka tidak memahami Islam, kalau mereka tidak menerima Islam, sebaiknya mereka memahami Islam. Barulah kita dapat hidup dalam satu negara yang penuh dengan harmoni dan saling faham memahami. Saya sekadar itu saja untuk bahagian saya. Terima kasih. Terima kasih Profesor Datuk Dr. Taufik Yap. Terima kasih Tuan Yang Berbahagia Tuan Dr. Mahathir kesempatan untuk bersama-sama kita pada pagi ini. Kita doakan insya-Allah kesihatan Tuan. Saya teruskan kepada Yang Bahagia Datuk Dr. Haji Abdul Razak Haji Kecik. Beliau antara lain sebagai individu yang banyak terlibat masuk ke dalam pedalaman, terlibat dalam dakwah orang asli dan juga di peringkat antarabangsa banyak terlibat dalam gerak kerja dakwah. Jadi perspektif itu barangkali mungkin akan dikupas oleh Datuk. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara moderator, tuan-tuan, Tan Sri, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Dalam masa yang singkat ni saya pun tak tahu apa yang nak cakap. Saya dah terlibat dengan dakwah sepanjang hayat saya, lebih daripada 50 tahun. Jadi adalah sedikit sebanyak pengalaman.
apa yang saya fikir penting, pertama sekalinya apa yang saudara Profesor Yap sebut tadi, pentingnya dakwah. Dakwah ni adalah kerja para anbiya, kerja utama para anbiya. Ialah buat masjid pun bagus, buat apa nama ni, kelas Quran pun bagus, buat macam-macam lagi bagus. Tapi kerja utamanya ialah mengajar orang bukan Islam kepada Islam. Bukalah Quran, nak cari hadis tak banyak. Perkataan kul tu ialah ayat dakwah. Kul huwallahu ahad, katakanlah kepada mereka, iaitu Allah ni Maha Esa. Orang Islam dah tahu dah Allah ni Maha Esa, tak payah kita kul kepada orang bukan orang Islam. Kita kena kul pada orang bukan Islam. Mana orang Islam yang tak tahu Tuhan ni satu? Allahu Samad, lam yalid wa lam yulad. Kul pada orang yang duk kata Tuhan ni ada anak. Takkan orang Islam kata Tuhan ni ada anak? Lepas tu siapa dia? Orang bukan Islam, khususnya Kristian dan Yahudi. Jadi kebanyakan kul ni adalah, kul ni makna dia convey the message. Go and tell them. Go and tell them. Jadi ayat kul ni banyak dalam Quran. So tuan-tuan dan puan, kita kena pergi kul. Jangan kul nak suruh hamba kata gapo. Kul huwallahu ahad, itu hamba boleh kata. Bukan itu. Sahabat-sahabat berjalan beribu kilometer kerana nak answer, nak jawab kul ni. Kemudian dalam ayat Quran ni banyak lagi lah. Yatlu alaihim. Unzur. Apa nama ni? Wayunziru. Apa nama, beri peringatan pada orang-orang ni. Ini khususnya kepada orang bukan Islam. So tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ini kena bertapak dalam kepahaman kita. Jadi orang Islam ni kena usaha ajak orang bukan Islam masuk Islam. Ini kerja utama para anbiya. Kemudian apa yang saya nak sebut di sini, kita ada orang Cina, kita ada orang India, ada bangsa-bangsa lain datang ke negara kita. Mereka tidak Islam. Mereka ni orang yang berhijrah. Dan kita tahu hijrah ni ialah satu fenomena yang akan membangunkan mana-mana bangsa. Ini ajaran daripada Al-Quran. Hijrah Nabi membangunkan Islam. Hijrah orang Cina, hijrah orang India pun sama. So mereka datang ke negara kita. Kita tak boleh buat apa, kan? Hanya satu yang kita kena buat dan wajib buat, iaitu dakwah pada mereka supaya mereka ni masuk Islam. Kalau kita tak buat benda ni, mereka bangsa yang hijrah, mereka akan jadi maju. Apabila mereka akan jadi maju, inilah apa yang sedang berlaku di negara kita. Apa yang sedang berlaku di negara kita? Kita orang tempatan ni susah, mundur, macam-macam masalah. Bangsa lain yang hijrah ni maju, dan mereka bukan Islam. Ini satu kesilapan daripada orang zaman dulu jugalah. Tak buat dakwah. Tak buat dakwah. Sekarang ni nak kata too late pun, orang kata better late than never. Tu yalah. So kita sedang melihat apa implikasinya sekarang ni. Kerana tidak berlaku dakwah. Adalah beberapa orang macam tu Mustafa Arwah Tengku Rahman ada buatlah sikit. Itu tak cukup, tuan-tuan.
So tak ada cara lain lah kita ni untuk kaum-kaum lain yang ada di negara kita ni selain pada dakwah. Yang masuk Islam di kalangan orang Cina ni sikit sangat. Daripada apa yang saya duk baca tu lebih kurang 80,000 orang. 80,000 orang. Orang macam apa nama ni, Dr. Yap dan Ridwan T apa semua ni. Itulah sedikit daripada saya tuan-tuan. Kalau ada giliran lain saya boleh sebut benda lain lagi. Terima kasih. Terima kasih Datuk Dr. Abdul Razak Kecik. Beliau baru keluar hospital tapi masih lagi semangat bersama dengan kita hari ini. Memang disebutkan dalam Al-Quran banyak disentuh berkaitan dengan ya ayyuhan nas, pesan kepada manusia. Dan kita sebagai pendakwah ni, kita mungkin tengok ada elemen pendakwa lagi banyak daripada pendakwah ya Tok. Jadi kita pergi kepada panel kita yang ketiga. Yang berbahagia Datuk Haji Sapawi Ahmad. Nak kata adil ataupun tidak, datang daripada Sabah ke sini saya ambil masa mungkin tunggu flight, nak naik flight lagi 3 jam. Tapi kita bagi masa lebih kurang 10 minit je. Jadi mungkin beliau akan menyentuh tentang perspektif dakwah dalam konteks Borneo bagaimana. Memahami juga tentang soal sensitivity. Barangkali bagaimana melihat pada trend dakwah khususnya di Sabah, particularly juga di negara ataupun di wilayah-wilayah di Borneo. Silakan Datuk Sapawi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'il mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pimpinan Berkim, penceramah utama Dr. Chandra, memang saya ikuti daripada tahun 90 idea pemikiran Dr. Chandra. Para panel kita, pertama sekali saya ucap terima kasih pada Berkim memberikan ruang pada usia walaupun kita macam adik-beradik. Saya ingin bercakap oleh kerana masa begitu singkat. Pertama sekali mungkin kita boleh lihat latar belakang Borneo lah secara umum, kerana khusus Sabah. Orang Brunei pun ada ni, kami dalam kawasan Borneo. Di mana kalau kita lihat Borneo ni dikelilingi Sabah Sarawak yang mendekat lah, lautan, gunung ganang, bukit bukau, hutan belantara, sungai dan macam-macam. Luasnya Masya Allah. Sebab ada orang yang menyangka luasnya lebih kurang Semenanjung. Saya ambil contoh saja, luas Kinabatangan, parlimen dia sama dengan negeri Pahang. Belum lagi Kuamut mana semua. Makna itu satu contoh parlimen. Artinya dari segi dakwah, kita bayangkan. Di negeri Pahang ada Sultan, ada Menteri Besar, ada ahli parlimen, ada DUN, 30 lebih orang. Tapi dalam negeri Pahang, Kinabatangan, satu parlimen 3 DUN. Dari segi dakwah, Masya Allah. Jalan daratnya, jalan sungainya, bukannya naik sampan, kadang-kadang sampan naik orang angkat sampan. Itu tak apalah, itu cerita. Ya. Geografinya memang hebat. Infrastrukturnya jangan cakap, baru sekarang bermula. Alhamdulillah lah, Pen Borneo ada. Brunei pun dah ada jembatan yang terpanjang. Ya. Dari segi elektrikal, jalur lebar apa semua, memang jauh lah. Itu kita tinggal, sebab dia melibatkan dakwah itu. Dan dari segi etnik, Sabah saja, dalam kajian Sama Institute of Linguistics, ada 37 etnik dan 54 dialek bahasa. Itu dalam kajian. Itu dulu punya kajian, tahun 80-an. Tapi hari ini kalau ikut dalam Museum Negeri Sabah, mungkin lebih besar, lebih banyak lagi. Belum masuk Sabah, Sarawak dan mungkin sebahagian dari Brunei. Tuan-tuan dan perempuan yang sekalian, begitu juga budaya, bahasa. Tetapi kalau kita melihat sejarah perkembangan Islam di kawasan Borneo daripada Sabah, Sarawak, Brunei, seolah mudah bagaimana Islam itu bergerak sehingga penerimaannya
dengan mudah. Mungkin karena kalau kita melihat dari segi uslubud dakwah, kaedah mereka datang sehingga boleh diterima oleh masyarakat Kepulauan Borneo, termasuklah Sabah itu sendiri. Kita ambil contoh saja, tahun 1300-an sudah berlaku perkembangan Islam di Lahadatu. Di mana kalau kita melihat batu bersurat di Lahadatu itu tulisan Jawi tetapi menggunakan bahasa Sukom Idahan. Begitu juga khutbah, teks khutbah menggunakan bahasa Idahan tapi tulisan Jawi. Ini bermakna bahwa pendakwah itu walaupun dia mungkin peniaga ataupun mungkin daripada mana, mungkin daripada Brunei dan sebagainya, tetapi mereka memahami struktur budaya masyarakat itu dan memudahkan mereka menerima. Itu latar belakang keseluruhan dulu. Tetapi kalau kita lihat sampai ke hari ini, yang menjadi asas yang kuat ialah apabila Chartered Company yang datang ke Sabah tahun 1981 hingga 1942, ini sebagai satu cabaran dengan penubuhan sekolah-sekolah missionary dan sebagainya yang mungkin menjadi satu cabaran dari sudut itu. Saya bawa ini dalam konteks penubuhan usia. Sebab saya dijemput daripada usia. Usia ditubuhkan pada tahun 1969 daripada gabungan pencetus dakwah berbentuk persatuan Islam di beberapa daerah, di mana mereka berjaya bergabung, Persatuan Islam Tawau, Persatuan Islam Sabah di Kota Kinabalu dan Persatuan Islam Putatan, dengan beberapa pimpinan mereka yang pada masa itu dikenali. Dan mereka telah menyuarakan pada Tun Mustafa supaya membentuk satu gerakan dakwah secara total melalui satu NGO yang bernama Usia di Dewan Masyarakat dan akhirnya tertubuh bulan Ogos tahun 1969. Satu sukses story yang memang semua orang tahu. Dr. Raza pun memang dah sebut nama tadi. Di mana kalau kita lihat daripada sinilah pengislaman besar-besaran yang sampai kita melihat 1.500, 2.000 orang pengislaman, yang mana kekuatan ini adalah karismatik Tun Mustafa sendiri, yang mana bukan sekadar dia dapat mengangkat martabat pimpinan di negeri Sabah, di kawasan Borneo, tetapi juga membawa daripada Libya, sokongan Libya dan juga Saudi Arabia dengan Rabitah yang memberikan sokongan bukan saja keuangan tetapi juga pendakwah-pendakwah yang akhirnya kita lihat dengan gerakan dakwah besar-besaran itu telah meletakkan satu asas yang kukuh. Islam di Sabah pada masa itu 37% sampai hari ini peratus Islam dalam kajian UMS, ya. Dalam kajian UMS, dalam satu kajian di mana 64% sampai hari ini. Dan daripada kesan pendakwahan itu memang menghadapi cabaran-cabaran yang amat besar sampai hari ini. Inilah satu cabaran yang Usia dan juga NGO lain di Sabah, bagaimana kita meletakkan kepada hasil daripada dakwah yang begitu hebat supaya mereka ini dapat dibangunkan dalam konteks membudayakan Islam sebagai way of life yang sebenarnya. Ini satu tanggungjawab yang amat besar. Bukan sekadar di kalangan saudara kita, saudara lama pun lebih kurang juga. Yang kalau kita lihat barangkali dalam konteks perkara-perkara yang fardu ain pun bukan senang, ya. Apatah lagi dalam konteks menghadapi saudara-saudara kita ini, di mana ada yang minta cuti Islam, ya. Kalau kita tanya yang orang Islam sendiri pun kalau dibandingkan dalam fardu ain dan sebagainya, banyak perkara yang mungkin basic, ya. Ini cabaran yang paling besar sampai hari ini, Usia. Tetapi kejayaan Usia itu yang paling besar sekali ialah di mana penubuhan Usia ini dianggap pada masa itu
selepas kerajaan British, usia ini macam kerajaan. Dia yang menjaga masjid, dia mengatur dakwah, dia mengatur segala-galanya di bawah usia. Dan usialah yang mencetuskan supaya ditubuhkan Majlis Ugama Islam. Hasil daripada usia ini, di mana pada tahun 1972 kerajaan telah meluluskan melalui satu enactment lulus penubuhan Majlis Ugama Islam, yang akhirnya dia berkembang menjadi adanya Jahains, adanya pejabat kemuftian, mahkamah syariah, dan barulah datangnya Bahais, di mana salah seorang sahabat kita Ustaz Nordin, Datuk Nordin, itu sahabat lama saya lah, yang bertugas di Bahais dan dipinjamkan di negeri pada masa itu untuk menggerakkan. Lepas itu barulah JAKIM. Nah, selepas itu kalau kita lihat satu kejayaan besar usia ini ialah di mana telah berjaya mencadangkan kepada Dewan Undangan Negeri supaya Islam sebagai agama resmi dalam perlembagaan negeri Sabah, yang tidak ada dibuat di negeri-negeri lain dalam negara Malaysia ini. Saya ingat Sabah saja, di samping meletakkan bahasa Melayu sebagai bahasa resmi negeri Sabah. Artinya kejayaan yang besar oleh usia ini bukan sekadar dalam konteks dakwah yang menyeluruh, di mana juga dalam konteks membangunkan negeri Sabah ini sebagai satu asas yang kukuh, meletakkan hebatnya Islam. Di mana sampai hari ini kalau kita lihat dalam statistik masih 64%. Dan tugas dan cabaran paling besar kepada pendakwah di Sabah ini ialah bagaimana kita mempertahankan persen 64 ini. Kita tidak boleh berbangga, kita tidak boleh complacent. Sebab seperti mana yang Dr. Razak sebut tadi, mungkin kita lihat 64%, tetapi dalam konteks pengisiannya bagaimana? Karena dalam konteks dakwah yang awal, kalau kita lihat bagaimana kejayaan dakwah di Sabah sejak tahun 1300, 1400, di Sarawak mungkin sebagainya, di Brunei, kerana kejayaan pendakwah pada masa itu dapat menyelami hati nurani masyarakat, walaupun berbagai etnik, berbagai bahasa, berbagai budaya, tetapi mereka boleh meluas dan melebarkan pengaruh Islam itu sampai hari ini. Cuma apabila kita melihat dalam konteks jauh di pedalaman dan sebagainya, memang ini satu cabaran yang sangat hebat. Dan kami di usia pun memang sentiasa mencari jalan bagaimana kita untuk meletakkan asas yang lebih kuat, menggerakkan masyarakat, terutama sekali masyarakat di luar bandar yang berbagai etnik dan bahasa ini. Saya ingat sebagai asas perbincangan. Baik. Itu saja. Terima kasih Datuk Sapawi. Saya ingat itu juga mungkin boleh nanti sewaktu rehat kalangan perwakilan wanita boleh bertemu dengan Datuk Rohani, orang lama, orang yang banyak saya ingat di Sarawak, di Batang Lupa ataupun di Seri Aman. Dakwah di Sarawak barangkali itu juga antara faktor yang agak penting dalam konteks ini. Juga teman-teman kita ada Esko Agama Negeri Kelantan. Ini juga barangkali perkongsian yang disebutkan tadi menyentuh peranan NGO yang usia dalam konteks Sabah yang juga memberikan kesan yang signifikan sehingga di peringkat perlembagaan, satu pengetahuan yang mungkin bagi saya satu yang baru. Baik, kita pergi yang terakhir bersama dengan kita adalah yang berbahagia Profesor Dr. Hikmatullah Babu Sahib yang merupakan chairman bagi Academic Advisor Janadu International Sdn Bhd. Beliau sebelum ni saya difahamkan adalah merupakan juga pensyarah di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIA, asal daripada Singapura, dah lebih kurang 20 tahun lebih berada di Malaysia. Namun beliau lebih senang untuk berbahasa Inggeris. Tapi ada juga persoalan yang mungkin saya terus boleh, mungkin doktor boleh jawab berkaitan dengan universiti kita yang melahirkan pelbagai bidang jurusan dakwah. Jadi persoalannya ke mana mereka ini? Jadi ini juga mungkin persoalan yang mungkin doktor boleh melihat dalam konteks akademik dan juga pendidikan dalam konteks dakwah. Silakan Prof. Bismillahirrahmanirrahim. Mr. Moderator, respected members of the panel, and respected elders and my dear brothers and sisters in Islam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. The topic of education and dawah. I think when we look into the issue of
education. I think most of us have problem in understanding the others because it is said in Arabic, An-nasu a'da'um bima jahilu. People are enemy of what they do not know or what they are ignorant of. We have failed to understand others. We have not put in much of the effort to understand the cultures of others, the language of others. Then that's one of the stumbling block for us to do effective da'wah. And we have not taken any effort to overcome that problem. The most important thing is we understand the cultures of others, the language of others, the values, ethos, the sensitivities and sensibilities of this culture. Then we can be able to effectively communicate our religious views. And this is one problem. And also there is another problem we have is the idea that these are non-Muslims as some sort of a second-class citizen and we are going to do that. But if you look into it, in reality, they are all potential Muslims. Potential Muslim, because every atom that makes their body is nothing but they do submit to the will of Allah willy-nilly. So they are potential Muslims. So our attitude towards the so-called non-Muslim will change if you consider them as potential Muslim. And these need to be emphasized. So the educations must be, we have to know their culture, the values, the language, and also their sensitivities, and then approach them accordingly. So in what is happening in education of the da'is, we have failed to look into that, and we have not educated them in the understanding of this culture. And as a result, what we are doing is, we are only introducing our concept, but without understanding how they perceive the concept. You see, you have to know, understanding is very important. Also, you have to understand how they understand themselves and their own value system. Then it is easier for us to communicate. And the third point is, we have to know also, we cannot be grouping all the non-Muslims or potential Muslims under one category. Because if you look at it, we have generally misunderstood and packaged them as non-Muslim and consider them as enemies of religion. No. Because in that category, you have got layers. There are people who are defensively passive, defensively active, offensively, passive, and offensively active. And then you have got a category called open enemy. And we should not be judging every non-Muslim in that last category. You see? So our approach to these non-Muslims or potential Muslims should be according to the category we have identified. So it is very important we classify these people into their commitment to religion and their understanding of religion according to these four categories, then approach them accordingly. Then inshallah you will see our da'wah approach will be different. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Prof. Sehingga itu penting juga. Disebutkan tadi tentang bagaimana kita menanggapi mereka yang disebutkan sebagai potential Muslim dalam konteks kita meraihkan kepelbagaian. Dalam Al-Quran Allah sebut Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min zakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Saya tanya pada Prof Taufik, beliau masuk ataupun menganut agama Islam. Kita bercakap ni sebab soal hidayah Prof. Pada usia beliau 15 tahun. 15 tahun. Jadi boleh bayangkan kalau 40 tahun beliau telah orang kata apa subscribe ataupun submission kepada agama Islam. Saya tanya, masih lagi ke orang panggil Prof sebagai mu'alaf? Maksudnya panggilan mu'alaf itu masih lagi dirujuk. Walhal disebutkan tadi pada kedatangan Islam itu mungkin awal daripada kedatangan Islam di tanah Melayu. Jadi ini soalan-soalan yang menarik untuk kita bincangkan. Tuan-tuan telah mendengar tadi bagaimana pandangan yang telah diberikan mengikut naratif yang mungkin agak berbeza. Pastinya ianya kalaupun dapat untuk kita santuni persoalan dakwah ini adalah merupakan soalan yang besar. Dan saya terkait juga terakhir sebelum saya buka pada soalan, sebab tema kita ini adalah menjaga ummah. Jadi ummah itu bagaimana yang kita nak define? Adakah ummah dalam bentuk within our own
so-called Muslim ataupun ummah dalam konteks yang lebih besar, kita meraihkan juga orang-orang yang lain yang dilihat sebagai berpotensi tadi. Baik, saya buka ruang kepada sesi soal jawab. Saya terus buka kepada 3 dulu. Sekiranya tiada, 1 pun memadai, dan kita akan bagi ruang mungkin barang 1-2 minit untuk setiap panel merumuskan perbincangan untuk sesi kita pada tengah hari ini sebelum kita berhenti rehat. Jadi ada yang ingin bertanyakan soalan? Sila kalau ada kepada setiap panel kita. Ada yang ingin bertanya? Okey, silakan tuan. Boleh perkenalkan diri. Terus direct pada soalan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahli panel, tuan-tuan sekalian, berapa lama kita nak cerita pasal sejarah? Sejarah telah melangkaui kita. Tuan nama boleh Saya Muhammad Saiful daripada Mawib. Daripada Mawib. Okey. Berapa lama kita nak cerita pasal sejarah? Sedangkan sejarah telah meninggalkan kita ribuan tahun yang dulu. Kalau kita memang satu nostalgia, sampai bila pun dakwah takkan berjalan. Zaman itu sesuai dengan dakwah masa itu. Zaman sekarang mungkin berbeza. Ambil contoh yang sedikit, paling kecil saja. Berapa ramai daripada kita nak mulakan dakwah di surau dengan masjid. Contoh, kita letakkan diri kita selipar saja, selipar kasut. Kita masuk masjid pun selipar tu macam tak nampak dakwah kita di masjid. Nak banding agama lain mungkin bezalah. Tapi kita nak mula dakwah dengan diri kita sendiri sebagai ni. Kita nak show to the other people what is beautiful about Islam. Tapi kita sendiri pun di masjid cacang marbas, kasut selipar letak di tangga. Ambil contoh yang kedua. Kita nak haji yang mabrur, yang makbul. Setiap tahun yang buang sampah di sekeliling Arafah itu, di Minah itu, di Muzdalifah itu, kita lah pun. Dan dipancarkan ke seluruh dunia. 180 negara melihat sampah merata-rata di tanah-tanah Arab, di tanah-tanah suci. Bagaimana kita nak concern bahawa kebersihan itu separuh daripada iman. Sedangkan masyarakat dunia melihat, kalau kita nak cerita pasal dakwah, tuan-tuan dan puan-puan, at least kita nak mula dengan diri kita sendiri. Sebab kita cakap satu yang begitu besar tentang dakwah dengan non-Muslim, tapi something kita show to that people, we not concerned about the small matter saja. Jadi macam mana kita nak educate diri kita sendiri sebenarnya ni? Okey, terima kasih tuan. Terima kasih. Penting. Kita pergi yang kedua. Silakan perkenalkan diri. Tadi Prof ada sebut pasal dakwah islahi, dakwah Islami. Itu juga disentuh. Silakan soalan. Daripada wanita pun kita nak, kalau boleh. Sebelum, kalau tak kita tak boleh berhenti sesi ini kalau tiada wakil. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hasan Arifin, Perkim Pahang. Sahabat saya daripada Sabah tadi. Mungkin saya ingin bertanya kepada Sabah. Ya. Is a classic example Sabah ni. Tidak ada ulama-ulama yang muktabar lahir di Sabah. Satu ketika dulu. Tak banyak. Tetapi Sabah menghasilkan satu transformasi dakwah yang sangat hebat. Sehingga sekarang lahir banyak pendakwah-pendakwah di kalangan orang-orang Sabah. Tidak banyak muktabar, ulama muktabar di Sabah. Tetapi boleh mengubah daripada 34% orang Islam kepada 64% orang Islam. Metodologi Sabah yang paling mudah lahir di Sabah. Kalau kita boleh kongsilah apa berselindungnya daripada kejayaan Sabah mengislamkan orang yang daripada 34% kepada 64% sekarang ini. Dan dulu tak ada lah ulama-ulama muktabar lahir di negeri Sabah. Tapi banyak orang diislamkan di Sabah. Dan akhir sekarang ini kita banyak melihat ulama-ulama serta banyak pandai pendakwah-pendakwah dari Sabah lahir yang sangat hebat di negara kita. Apa dia rahsianya kejayaan di Sabah itu? Terima kasih. Terima kasih Datuk Seri Hasan Arifin. Orang lama dah, pengurusi Perkim Pahang, ahli parlimen Rompin lama.
Tak perasan sebab Datuk Sri pakai mask tadi bila buka baru ahli parlimen. Tak nampak tadi. Jadi okey, kita buka luang. Saya kita ketip dulu. Saya akan terus bagi nanti. Dia tak ada jawapan untuk jawab tapi terus rangkumkan apa yang dibincangkan. Sebab apa yang tuan-tuan sebut tadi juga adalah perkara pokok dalam perbincangan yang kita bincangkan juga sekarang. Ada perwakilan daripada wanita Perkim. Silakan. Semua tengok sebelah Semua nak makan ke ni? Saya kata kalau tak ada soalan daripada wanita Perkim ni, kita tak akan keluar daripada dewan ni. Nanti tanya soalan bila nak makan, bila nak berhenti. Ada seorang boleh? Kita minta wakil. Okey, silakan. Terima kasih. Beri tepukan pada perwakilan wanita kita untuk persoalan. Sebutkan nama ya. Okay, baik. Bismillahirrahmanirrahim. InsyaAllah nama saya Ain. Saya pada Unity. Saya tertarik dengan perkongsian yang dibagi oleh Profesor Hikmatullah tadi, yakni tentang macam mana dakwah itu berkesan bila kita memahami adat, budaya atau bahasa setempat kan. Tapi kalau kita tengok realiti yang berlaku di Malaysia umpamanya, berlaku stigma mengatakan bila kita masuk Islam bererti kita masuk Melayu. Bila kita masuk Kristian, kita masuk budaya Cina sebagai contoh kan. Jadi persoalan timbul dekat sini, antara kita kekalkan budaya kita, kaum kita, ataupun kita masuk dalam kaum yang majoriti, maksudnya orang tu dah kata Melayu tu Islam, kita pun jadilah Melayu macam gitu walaupun asalnya kita India ataupun Cina. Jadi pendapat ahli panel macam mana? Wallahualam. Baik, terima kasih. Satu persoalan yang sangat menarik menutup persoalan. Adakah yang kalau tak tanya ni rasa tak boleh makan? Ada? Baik, kita berikan ruang. Saya bagi pada Prof dulu, nanti Prof Taufik dan akhir sekali Datuk Razak sebelum kita berhenti rehat. Silakan. Terus conclusion. Okay, that's fine. And thank you for the wonderful question from our sister. And that's regarding the issue of Masa Melayu. That means entering, it's not entering Islam, you are entering. This is one of the basic problem faced by many of the converts, and that needs to be done away. You are entering the Islam. And also it is happening right now that, many of the Muslims are following the Arabic dress, Arab dress. They think that that is holier. But if you know, even Abu Jahl was wearing the same dress. So that doesn't make anything holier. So I think that is the cultural aspect. We have to move away from that. And every Muslim is converting to ideal Islam, as he progresses in terms of knowledge. So maybe for an initial stage, they may have Masa Melayu could be a good introduction so that they can come and converge. But then as they go deeper into understanding the religion, they will move away from it. And wallahu a'lam bissawab. Terima kasih. Saya ingin berkongsi tentang 3 prinsip dalam dakwah ini. Yang pertamanya mesti ada hikmah, kebijaksanaan. Kalau tidak ada hikmah dan kebijaksanaan, maka kita menyampaikan Islam dengan menakut-nakutkan orang. Orang pun takut dengan Islam. Dah labelkan Islam sebagai teroris. Mana orang nak dengar tentang Islam? Lepas tu Islam pula dia kata eksklusif kepada satu-satu bangsa. Contohnya kepada orang Arab, contohnya lah. Dr. Hikmatullah tu pernah kata dah, kalau jadi orang Islam yang bertakwa kena pakai kopiah, kena pakai berjubah macam tu. Is it necessary? Sedangkan Abu Jahal pun tak pakai. Dan yang kedua ialah pelajaran yang baik. Mesti ada ilmu. Nak menyampaikan Islam mesti ada ilmu. Kalau kita tak ada ilmu, macam mana kita nak sampaikan Islam yang betul? Dan akhirnya orang yang tak Islam itu pun tidak dapat mempraktikkan Islam yang sebenar. Yang ketiga ialah kalau berbantah pun, Allah pesan berbantah dengan baik. Bukannya menghina, bukan mencela, bukannya menyebarkan kebencian kepada Islam, menggalakkan kebencian sesama manusia itu juga bukan part of Islam actually. Dan dia menakutkan orang kepada Islam. Saya rasa saya akan berhenti sekadar itu saja. Dan saya harapkan semoga kita terus akan menyampaikan Islam dengan penuh kasih sayang. Sebab ayat yang telah dibacakan Hujurat 13 itu mengajak manusia supaya manusia yang berbilang bangsa itu li ta'arafu, kenal mengenal, kasih sayang,
kasih mengasihi di antara kita, kita sayang dia, kita tolong dia, insya-Allah akan menjadikan satu agama yang sangat cantik dan insya-Allah mereka pun tertarik dengan kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara moderator. Pertama saya ingin menjawab apa nama ni Dato' Arifin. Sebenarnya saya pun tidak boleh menjawab kenapa je. Tapi saya melihat salah satu faktor dia ialah ramai student Sabah ni dihantar ke Semenanjung untuk belajar oleh Yayasan Sabah sejak tahun 67. Jadi itu sebahagiannya yang mungkin bersekolah pondok, sebahagiannya mungkin sekolah agama resmi, sebahagiannya menyambung pelajaran sampai ke Timur Tengah sebagainya, yang melahirkan ramai di kalangan pelajar kita. Dan salah satu perjuangan usia pun setelah berjaya meletakkan dalam perlembagaan, mencadangkan Majlis Ugama Islam tahun 72 wujudnya. Lepas tu bahasa rasmi, bahasa Melayu. Juga ialah mewujudkan pendidikan agama yang formal negeri. Sampai hari ini dia tidak mengikuti SABK, iaitu Kementerian Pendidikan. Artinya sijil stamp dia sendiri dan boleh direct pergi Mesir. Dan saya fikir yang paling pokok di sini ialah Sabah tidak ada pondok daripada dulu sampai sekarang, baru ada. Sekarang ini ada sekolah pondok 46 buah. Ya, sejak tahun 70-an Sabah tidak ada sistem pondok. Dan sistem pendidikan agama Sabah tahun 70-an bermula setelah wujudnya MUIS adalah silibus daripada Negeri Johor sampai hari ini, Sukatan Negeri Johor. Sebab Johor pagi sekolah rendah, petang sekolah agama. Sistem itu dipakai sampai hari ini. Sampai sekolah menengah, dia ada 3 buah sekolah menengah sendiri, kerajaan negeri. Tapi di Sabah ada 46 pondok. Dan hasil daripada sebagainya dari Kelantan. Anak saya sendiri pun pernah belajar di Pasir Tumbuh 7 tahun, sebagai contoh lah. Dan ramai yang belajar. Dan ada 46 buah, dan usia pun berusaha dengan Institut Kamaran Islam Darul Rizwan untuk menjadikan pusat latihan dakwah di Kota Merudu sebagai pusat pembangunan TVET, Mak Tafiz, lepasan Mak Tafiz. Karena Mak Tafiz di Malaysia ini ada keluaran setiap tahun 18 hingga 20 ribu orang. Kita bayangkan sebagian besar mereka adalah darjah 6 tingkatan 3. Jadi kalau tidak diurus dengan betul, ini satu masalah untuk education yang lebih formal akan datang dalam menghadapi survival hidup. Yang kedua yang saya ingin lihat di sini ialah sifat toleransi yang paling jelas hasil dakwah sejak daripada awal di Kepulauan Borneo. Sebagai contoh pada hari ini kalau kita lihat antara Kristian dengan Muslim di Sabah, mereka tidak ada percanggahan dari pertentangan. Sebagai contohnya dalam menghadapi perayaan, dijemputnya YB ke orang besar ke orang kampung, don't worry, dia kata, di rumah yang masak si Anu halal. Artinya bukan kita suruh dia masak. Ya, sama juga masyarakat Tionghoa pun sama. Sebab saya wakil rakyat lama. Jadi mereka kenal, tidak payah disuruh, dia tahu. Dia kata ini masakan di Sianu yang masak halal. Artinya toleransi dari konteks dakwah sejak 1300 dan sebagainya itu telah menerap di dalam masyarakat Sabah yang sangat halus jiwanya dan perlu diterapkan dengan perasaan kasih sayang. Sebagai contoh pendakwah yang termasyhur di Sabah ialah Syarif, Mandur Syarif, Mandur Getah, ya, tetapi pengaruhnya sangat besar di Ranau, sehingga di Ranau sebagian besar orang dusun itu masuk Islam, dan nama sendiri pun nama Jawa, seperti Sairin Karno, YB Rizalman dulu bukan YB
Ya, nama-nama dia Amri Suratman, tapi dia bukan Jawa. Cuma gurunya saja, bukan dia mengajar fardu ain, tetapi dia mengajar ubat-ubatan syifa. Dan akhirnya menyuruh supaya kalau nak lebih baik lagi, kata mesti bersama dengan Islam, sebab Allah Tuhan Maha Berkuasa. Sebab itu sebagian besar dengan seruan-seruan itu mereka beramai-ramai masuk Islam dan baru diterapkan dengan pengajaran-pengajaran fardu ain sampai hari ini. Kalau kita lihat masyarakat dusun di Ranau, Datuk Masidi dikenalkan, boleh tanya, ramai di kalangan mereka nama Jawa tetapi bukan orang Jawa, orang dusun. Artinya keberkatan dan kesan yang tulus ikhlas dalam konteks dakwah itu amat penting untuk mendekati masyarakat yang sentiasa menerima perasaan kasih dan sayang, yang akhirnya dia menjadi masyarakat yang bertoleransi. Saya ingat itu sebagai sebagian daripadanya. Terima kasih. Banyak cabaran dakwah. Tadi saudara kita sebut orang Islam ni tidak menjadi contoh. Ialah bila orang lain tengok orang Islam macam ni, dia tak minat. Tapi saya nak minta Perkim ni tak payah terlibat dengan benda ni. Perkim kena tumpu dakwah pada orang bukan Islam. Sebab nak berbetul kasut di masjid, nak buat masjid, banyak orang duk kempen dah. Banyak orang duk kempen. Biar mereka lah. Kita tumpu pada bukan Islam. Sabah menjadi satu contoh yang baik. Daripada 30 lebih orang Islam sekarang ni dah jadi 64. Sarawak tak jadi apa. Daripada 20% lebih orang Islam, paling tinggi 25%. Ada yang kata 28, ada yang kata 30, ada yang kata 20. Saya tak tahu yang mana tepat. Bagi saya hanya 25. 25% orang Islam di Sarawak, dan dia negeri besar daripada Sabah dan lebih kaya. Kurang dakwah, sehingga majoriti daripada orang Iban itu masuk Kristian. Sekarang ni payahlah, payah kita nak pergi dakwah di Sarawak. Semenanjung pun tak ada dakwah, adalah sikit-sikit. Mujurlah majoriti itu dah Islam, bolehlah kita buat perlembagaan yang bercorak Islam. Tapi macam saya sebut mula-mula tadi, kita tidak boleh kekal dalam keadaan sekarang. Kita kena usaha dakwah. Orang Cina ni masuk Islam, orang India masuk Islam. Orang asli pun penting, tapi dia tak ramai, 180,000 saja. Kita kena pertingkatkan dakwah kepada orang Cina dan India ni. Dan saya nak peringatkan tuan-tuan satu hadis sahih. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Maksudnya manusia ni umpama barang-barang galian. Barang galian seperti emas dan perak. Yang terbaik sebelum Islam adalah yang terbaik selepas Islam, sekiranya mereka memahami Islam. Orang Cina, orang India ni sebenarnya orang hebat. Macam emas dan perak juga. Dia hebat pada orang Melayu lagi. Negara Cina sekarang sedang bangun. India pun hebat. Cina hebat. Mereka ni kalau mereka masuk Islam, mereka patut jadi lebih hebat. Tapi apa gambaran? Apa yang kita tengok? Mana Cina yang masuk Islam? Mana India yang masuk Islam? Ramai peminta sedekah. Kita pergi tengok kata ni, ni Cina masuk Islam. Ya, minta sedekah. Kadang-kadang bawa surat pula daripada pihak-pihak tertentu. Dia ni senu-senu, tolong derma kat dia. Dia baru masuk Islam.
Mana boleh bangsa yang maju ni, Cina, India ni, dia tengok bangsa dia masuk Islam jadi minta sedekah. Malulah kita sebenarnya. So, tuan-tuan dan puan-puan, mungkin Perkim boleh main peranan ni. Kalau ada orang Cina, orang India, orang asli ke apa masuk Islam, belalah mereka ini, bimbing mereka ni supaya menjadi bangsa yang hebat, kaum yang hebat. InsyaAllah dia bayar zakat, dia bayar apa semua, dia akan tolong orang Islam, dia akan tolong Islam. Jangan pusing tu. Saya rasa ini tugas penting, mendidik, membimbing orang-orang yang masuk Islam ni supaya mereka boleh menjadi contoh kepada yang bukan Islam. Bila orang bukan Islam tengok, oh kalau macam ni masuk Islam, aku pun nak masuk Islam. Kalau minta sedekah, ini bukan bangsa kita minta sedekah. Ingat hadis ni tuan-tuan. Boleh buka dalam internet, ada. Wallahu alam. Terima kasih Datuk Dr. Razak Kecik. Satu persoalan yang mungkin sebagai penutup. Kalau kita bayangkan bagaimana hari ini dalam kalangan orang-orang bukan Islam begitu berminat untuk subscribe ataupun melanggan produk-produk Islam halal. Kita bercakap tentang Islamic Banking and Finance. Ada dalam sebahagian yang masih juga mengikuti pelajaran, sambung belajar untuk ambil Islamic Law di UiA walaupun bukan Islam. Jadi kalau itu menjadi satu tarikan termasuk perubatan Islam. Kalau di Sabah itu disebutkan tadi, Syifa itu adalah salah satu daripada metod dakwah dalam pedalaman di Sabah. Jadi kalau kelompok-kelompok ini berminat dan kecenderungan mereka begitu pergi kepada halal 100%. Mau kalau tidak ada hal jakim tu dia rasa dia tak selamat, tak secure operasi mereka. Jadi kenapa tidak dalam konteks dakwah, itu satu perkara yang kita kena jawab selepas ni. Yang terakhir, pesan daripada Buya Hamka menyebutkan bagaimana hari ini lahirnya seorang itu sejak daripada bayi dalam keadaan kita menangis dan orang lain gembira menyambut kedatangan kita, dan dalam keadaan kita membesar. Inilah peranan dakwah. Dalam Quran juga disebut intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Sekiranya kamu menolong agama Allah, nescaya Allah akan memperteguhkan kedudukan kita. Hamka kata, sehingga kamu membesar, akhirnya kamu meninggal dunia, orang lain menangis dengan pemergian kita, sedangkan kita nanti kembali bertemu dengan Allah SWT dalam keadaan kita gembira. Ini cabaran kita sebagai pendakwah. Kita akhiri dengan majlis ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.